Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma athqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma amata qalat ya abata ajaba rabban du'a'ah ya abata jannatul firdausi ma'wa'ah ya abata ila jibril nan'a'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum am tahthu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, manakala beratlah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia didatangi oleh kedatangan sakit ketika nazak, maka berkatalah Fatimah radhiyallahu anha, wahai sayangnya ayah, sakitnya ayah, kata Fatimah. Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada sakit lagi kepada ayahmu selepas hari ini dan setelah baginda wafat. Berkata Fatimah, wahai ayah yang kusayangi, Tuhan menyahut menerima doanya. Wahai ayah yang kusayangi, syurga Firdaus tempatnya. Wahai ayah yang kusayangi, kepada Jibril aku mengadu sedih tentang kematiannya setelah dikebumikan. Berkata setelah dilakukan upacara pengumian, berkata Fatimah radhiyallahu anha, adakah kamu berasa senang kamu menimbuskan tanah-tanah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menghadapi sakratul maut, menghadapi kematian dalam keadaan nazak, dalam keadaan yang napasnya tertahan-tahan, lelah, dalam keadaan yang terhungap-hungap, dalam keadaan sedar, tak sedar, sedar, tak sedar. Di masa itu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha mengadu kepada Allah tentang sayangnya kepada Rasulullah SAW, ayahnya, mengadu tentang sakitnya ayah, minta ayah dia dijangankan sakit. Lalu Nabi kata, wahai anak, ayahmu tidak sakit lagi selepas ini. Nabi bersabda, lepas ini tidak ada sakit lagi lepas mati ini. Sakit menghadapi untuk mati saja. Di mana kepada orang yang ada dosa, sakit mati ini boleh menghilangkan dosanya dengan syarat dia sabar dan bergantung pada Allah. Kepada orang yang tidak ada dosa, ditinggikan martabatnya. Dengan sakit itu martabatnya menjadi tinggi, ditambahkan pahalanya. Setelah Nabi SAW mati wafat, maka Fatimah mengadu lagi, wahai Tuhan, terimalah doa, terimalah doa ayahku. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi ketika nak mati berdoa, ila rafiqil a'la, Allahumma ighfir dhunubi warhamni, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan kasihanlah aku. Ila rafiqil a'la, nak bertemu kepada Tuhan yang sangat hampir kepadaku, yang maha tinggi. Dan Nabi wafat. Bila wafat, maka Fatimah pun sedih dan minta Allah Ta'ala terima doa ayah dia, walaupun ayah dia seorang Rasul, dan minta diletakkan di syurga Firdaus, syurga yang tinggi di sisi Allah, dan mengatakan dia tak boleh nak beritahu kepada siapa. Malaikat mengadu kepada Jibril alaihi salam,
malaikat, pemimpin malaikat yang sangat hampir kepada Nabi SAW. Setelah dia melihat ayah dia dikebumikan, ditimbuh tanah di atas Rasulullah, lalu dia berkata lagi, adakah kamu tergamuk menimbuskan tanah-tanah di atas jasad Rasulullah? Kata Fatimah kepada sahabat-sahabat yang menimbus jasad Nabi SAW. Menunjukkan betapa sayangnya anak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi SAW ketika berlakunya kewafatan. Dalam keadaan bengong, tak tahu nak buat apa. Ada yang rebah tak boleh bangun, macam nak pengsan. Sayyidina Umar bangkit mengatakan Rasulullah tidak wafat, Rasulullah tak mati, Rasulullah hanyalah pengsan saja. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pengsan ketika bermunajat kepada Allah. Dia akan sedar balik. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku pancung leher dia, kata Sayyidina Umar. Ucapan Sayyidina Umar ni menyebabkan golongan munafik tak berani angkat kepala. Dalam keadaan yang haru biru, sehingga datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mari dan masuk dalam bilik, tengok memang Rasulullah dah wafat. Cium jasad Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar tutup dengan selimut, keluar ke masjid dan terus menyampaikan ucapan, menyampaikan syarahan, menunjukkan Abu Bakar seorang yang mempunyai ketokohan yang hebat. Dalam keadaan yang haru biru, dia boleh menenangkan orang. Ketika Sayyidina Umar, Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat-sahabat tak tahu nak buat apa, Abu Bakar bangun menyampaikan ucapan dengan tidak peduli kepada apa yang Sayyidina Umar sebut. Sayyidina Umar pun terduduk, Sayyidina Umar, dan Abu Bakar menyampaikan ucapan, ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai semua orang yang hadir, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala tidak mati sekali-kali. Dan tiadalah Muhammad melainkan dia seorang Rasul. Seorang Rasul yang dilantik oleh Allah. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. Rasul-Rasul zaman dulu ramai, Nabi Adam, Nuh dan lain-lain. Semua Rasul-Rasul sudah mati. Muhammad juga mati. Adakah sekiranya Muhammad, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dibaca ayat Quran, adakah sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh, maka tumit-tumit kamu berpusing, kamu lari daripada Islam? Barang siapa yang tumit dia berpusing, lari daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Tak boleh bermudarat kepada Allah sedikit pun. Allah Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang syukur. Bila dengar ucapan Sayyidina Umar perlembek selalu. Dan semua barulah sedar Nabi sudah wafat. Kemudian diuruskan jenazahnya. Nak tanam di mana? Ada orang yang tahu hadis, Nabi kata, tiap-tiap Nabi yang mati ditanam di tempat dia habis umur di situlah. Tak boleh diangkat jenazahnya. Maka ditanam di rumahnya, di situ tempat dia mati, tak boleh alih pergi ke lain. Itu adat Nabi-Nabi yang wafat. Semayang, dimandikan. Dimandikan macam orang lain lah, dikapan. Dan nak disemayang, tidak ada imam. Tak tahu siapa jadi imam. Maka semayang masing-masing. Dimulai dengan keluarganya. Keluarga dia semayang dulu.
keluarga, lepas tu sahabat-sahabat kalangan muhajirin, sahabat-sahabat kalangan ansar, kanak-kanak, perempuan, semayang masing-masing, bergilir-gilir. Dengan tidak ada imam. Tak ada imam. Tak ada imam. Itulah upacara mengemumikan jasad Nabi. Di Mekah pula, orang Mekah dalam keadaan huru-hara. Macam mana Nabi dah wafat, nak balik agama asal ke, nak sembah berhala pula. Lalu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ialah perunding ketika perjanjian Hudaybiyah. Dia wakil orang kafir masa tu. Bila Nabi masuk Mekah, dia masuk Islam, Suhail bin Amr ni. Suhail bin Amr menunjukkan jasanya dan naik di atas pintu Kaabah menyampaikan ucapan, Muhammad sudah mati, kita terus dengan Islam bersama dengan Islam yang Muhammad bawa ni. Jangan ada siapa yang lari daripada Islam. Masa itu Gubernur Mekah Usaid bin Hudair menyembunyikan diri. Usaid bin Hudair ni usianya dalam 20 tahun. Orang umur 20 tahun, orang muda. Bila dengar kabilah Arab ni murtad, orang muda ni hilang. Gubernur dia takut. Di mana? Suhail bin Amr naik di atas pintu Kaabah, mengumpulkan penduduk Mekah, menyampaikan ucapan. Kemudian orang Taif pula, pemimpin Taif, menyampaikan ucapan, wahai orang Taif, jangan kamu jadi orang yang paling akhir masuk Islam dan orang yang awal murtad. Jangan. Sudahlah mu ni akhir masuk Islam, murtad dulu pada orang pula. Ketuanya memberi amaran, maka Mekah Taif dalam keadaan selamat. Kemudian di Oman, pemimpin dia Al-Jarud, iaitulah seorang padri. Di mana ketua Raja Oman, Raja Bahrain bangkit, murtad. Raja yang tu jadi kafir, raja ambil kuasa dia balik. Murtad. Raja Oman mati belum Nabi wafat. Oman boleh bertahan. Bahrain, Raja Bahrain murtad. Lalu Al-Jarud, Jarud ni seorang padri yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, yang Nabi puji kebijaksanaannya. Jarud tanya orang ramai, di mana Nabi-Nabi zaman dulu? Nabi-Nabi zaman dulu mana dah? Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan lain-lain. Pah ke mana? Orang kata mati belaka dah. Nabi zaman dulu mati, maka Muhammad matilah juga. Adapun aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata dia. Maka Jarud bersama dengan pengikutnya telah diburu oleh Raja Bahrain, bersembunyi di bukit dikepung dalam keadaan kelaparan, sehinggalah tentera Islam mari menyelamatkan mereka. Itulah kisah ketika Nabi wafat. Dalam keadaan haru biru, Allah Ta'ala selamatkan Islam. Semua Islam dalam